Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keuangan. Ini masanya untuk kita bersama dalam program Bijak Sana, Bijak Sini, pastinya Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Syukur dan Dr. Niki tak ada di studio sekarang ni. Kita cari Dr. Niki kat mana. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, salam ceria kepada semua. Rosli ya kat sana? Ya, Rosli kat sini. Rosli, I sangatlah bersyukur dan happy sangat hari ni. Saya baru je habis bercakap. Aha. Tadi pagi saya bercakap daripada pukul 9 sampai tadi 11.20 di Convention Ejen-Ejen Takaful. Di utara Malaysia, di Pulau Pinang. Jauhnya, Doktor. Alhamdulillah, ramai hari ni saya berjumpa dengan ejen-ejen. Rosli, saya ada 2 orang yang ejen takaful yang baru je habis. Mereka ni dah jadi rakan baik saya ni di seminar ni. Wah, tambah jadi lagi rakan-rakan Dr. Niki. Apa yang mereka belajar, boleh? Silakan. Ya, tajuk kita adalah menaikkan muamalat umat Islam, dan tajuk saya adalah sejuta impian pagi ini. Jadi saya ada Izlin dan Azlina. Jadi saya paskan telefon ini kepada Izlin dahulu. Boleh? Boleh. Ya, Raffi cakap dengan Izlin. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Izlin, Puan Izlin. Ya. Cik Izlin ke Puan Izlin? Cik boleh, Puan boleh. Cik Puan Izlin. Puan Izlin, apa yang boleh kita kongsikan? Menarik nampaknya perkongsian dengan Dr. Niki pagi tadi rasanya. Memang, ya betul, memang sangat-sangat menarik. Actually saya ada belajar lebih kurang dalam 5 perkara. Tapi yang 3 perkara utama ni yang saya rasa saya akan praktiskan dalam hidup saya. Iaitu first, it's about installation. Di mana kita kena install benda-benda yang positif saja dekat dalam kepala kita ni. So every day sebelum you membuat sesuatu tu, you kena macam you cakap lah, saya berjaya, saya jadi jutawan. So apa yang you nak jadi, you must install every day. Every time you buat satu benda. Okay, and then yang kedua tu, you must dedicate yourself to other people. So maknanya you kena dedicatekan apa yang you nak buat tu untuk orang lain. You jangan macam selfish, pentingkan diri sendiri kan. Okay, and then yang ketiga tu, kita kena ada pola memberi. Pola memberi tu maksudnya you kena memberi lah, you janganlah asyik nak terima je kan. So dalam agama kita pun sendiri ada pernah berkata, tangan yang memberi itu adalah lebih baik daripada yang menerima kan. So jadi sebab itulah kita kena ada konsep memberi, sentiasa memberilah, barulah kita ni dapat keberkahan dalam hidup kan. So insyaAllah kalau 3 perkara ni saya praktis, mungkin saya akan berjaya seperti Dr. Niki. Harapan Izin lepas ni macam mana? Cita-cita Izin, cita-cita lepas ni bagaimana? Lepas ni insyaAllah lah saya akan lebih teruja lah dan excited untuk buat apa yang saya impikan selama ni. Selamat maju jaya Izlin. Okay, thank you very much, Cik Rosli. Saya pass balik pada Dr. Niki. Ya. Okay, thanks, bye. Ya, Rosli. Wah, yang pertama tadi, semangat sungguh. Bersemangat kan? Anak-anak buah dalam Dr. Niki. Dewan hari ni kita ada around 200 orang ejen-ejen takaful yang sebenarnya ingin sangat berbakti kepada masyarakat kerana mereka boleh menyelamatkan ramai orang daripada gejala kebocoran kewangan dan apa-apa masalah kewangan yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Doktor? Ya. Sebelum serah kepada Azin, tadi Izin ada cakap installation positif. Boleh Doktor kongsikan sikit? Apa yang positif yang kita kena install? Ya. Pertama sekali, macam kita kan, bila kita keluar daripada rumah, selalunya biasanya kita tak ada niat kan. Kita tak ada see the end result. Katalah hari ni, apa kita nak buat, apa nak capai. Jarang-jarang lah kita ni kalau tak dilatih, kita jarang untuk cakap apa yang kita nak nikmati hari ini, apa yang kita nak beri hari ini, apa yang kita nak buat yang terbaik pada hari ini. Jadi saya mengajar pada ejen-ejen takaful hari ini, bila kita keluar dari rumah atau bangun dari tidur, dari awal lagi kita kena install yang positif pada diri kita. Seperti apa yang kita nak lah hujung hari ini, atau apa saja impian kita nak. Yang contoh dia macam bagi mereka yang nak jadi jutawan, just cakap aja, saya jutawan, thank you Allah, saya jutawan, thank you Allah. Repeat berkali-kali. Dan tadi kita ada buat demonstrasi lah. Secara live di atas pentas, di mana 2 orang diajak naik ke atas pentas, dan pada mulanya kerana mereka tidak fokus pada
installation dalaman, badan mereka tu boleh ditolak-tolak dan boleh jatuh stage pun ada. Kerana badan dia sangat lemah. Ya. Lemah kerana pemikiran tu ada bercampur negatif dan positif. Contohnya apa-apa je lah hari ni dapatlah kan. Ataupun susahnya nak keluar hari ni hujan. Banyak perkara yang kita ambil macam biasa, benda tu ringan. Tetapi sebenarnya sangat tidak baik untuk minda kita. Jadi badan dia jadi lemah. Lepas kita install, minta 10 kali bacakan berkali-kali, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Thank you Allah, saya hebat. Kita dapat tengok badan dia jadi kuat. Bila ditolak, dia tak bergerak-gerak terlalu banyak. Dan jika dia buat ni berhari-hari, sebenarnya badan tu memang susah untuk ditolak kerana badan dan minda telah bersatu. Secara langsung dia akan fokus, begitu Doktor? Ya, dan dia akan jadi automatik, rajin bekerja. Dia akan jadi automatik nak menolong orang. Dia akan jadi automatik orang yang hebat lah, orang yang berjuara macam tu. Kerana installation yang dia buat. Sebab apa, Rosli? Kita ni berfikir satu hari 70,000 kali. 70,000 kali? Ya, perkataan-perkataan yang keluar di minda kita 70,000 kali. Jadi kalau kita bayangkan daripada subuh tadi sampai sekarang, berapa kali yang kita cakap negatif, berapa kali kita cakap positif. Dan berapa kali kita cakap, ya Allah jadikan aku jutawan, jadikan aku mendapat rezeki yang baik hari ini. Berapa kali kita cakap tu? Tak kan? Konon mungkin lepas subuh sekali dua lah. Betul. Kemudian kita dah lupa, kita dah cakap benda-benda lain. Jadi untuk orang nak jadi berjaya, minda dia sangat fokus kepada apa yang dia nak. Itu beza antara minda orang berjaya dan minda orang yang tak berjaya. Orang yang tak berjaya dia banyak campur-campur. Kebanyakannya kata nak kaya tapi 3 kali je cakap belah pagi. Kemudian semua yang tak baik masuk. Seperti, nakkah orang tu beli? Bolehkah aku kaya? Adakah orang berminat nak beli? Macam mana ni? Macam tu. Dia banyak yang negatif atau orang kata yang tidak positif. Ya. Itu yang semua bersemangat hari ni. Dan saya harap pendengar juga bersemangat kerana saya dari jauh. Itu tip yang terbaik tu. Untuk call, ya. Sampai bila di Penang, Doktor? Hari ini saya di convention ejen-ejen takaful. Besok saya ada 2 hari rahsia penjual juara. Ini akan dihadiri oleh ejen-ejen takaful, ejen unit amanah, penjual-penjual, dari mana mereka belajar dari segi bagaimana untuk memberi, bukan mengambil. Jadi apabila kita berniaga dengan cara memberi benefit kepada customer, kita akan dapati senang saja untuk kita menjual barangan kita kerana orang membeli kerana ada benefitnya kepada mereka. Ini 2 hari. Jadi hari Khamis malam saya habis dan insyaAllah pagi Jumaat saya kembali berada di Kuala Lumpur. Mungkin ada dan, lagi. Ingat tak minggu lepas kita bercakap tentang Jom Botak di mana saya dan suami saya support makna. Macam mana perkembangan dia, Doktor? Ya, perkembangan bagus. Setelah ada ramai orang yang fundraising tu yang hantar donation pada kita derma. Dan hari 13 itu adalah pelancarannya. Di mana saya akan hadir nanti, sila lihat di Facebook saya lah, kat mana saya akan berada pada hari Jumaat tersebut. Baik. Ya? Rusli, kita ada Azlina juga. Baik, yang tak kita sabar dengan menanti Azlina untuk pula kongsi pengalaman. Silakan. Ya? Okey, saya pass pada Azlina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Azlina. Ya, saya. Orang Penang ke? Ya, orang Penang. Bagaimana dapat bersama dengan Dr. Niki hari ini? Hari ini saya lepas menyertai sejuta impian ni, saya dapat tenaga sebagai seorang jutawan dengan memberi bantuan apa yang diperlukan oleh orang. Dan juga saya bekerjasama dengan minda saya dan badan saya secara serentak dan memberi yang terbaik. Mungkin boleh berkongsi dengan para pendengar apa tips yang menarik yang Dr. Niki kongsikan dengan Azlina? Okey, tips yang saya dapat daripada kursus ini ialah saya perlu senaraikan 5 perkara yang baik yang saya nak memberikan kepada orang yang memerlukan. 5 perkara yang baik lah. Yang kedua, saya perlu sediakan gold card yang 50 item dalam gold card saya. Yang terbaik yang saya nak bagi juga dalam gold card tu. Dan juga seperti yang tadi dibagi tahu, kita perlu implant, dedikasi dan juga memberi serta apply dan duit.
Berapa lama tempoh sasaran Azlina rasanya mencapai impian tersebut? Sebanyak mana saya mengulangi, secepat itu yang saya akan dapat. Wow, tahniah Azlina. Semangat nampaknya semua peserta-peserta Dr. Niki pagi ni. Memang sungguh bertenaga sebab sudah dapat energi sebagai seorang jutawan. Tahniah Azlina, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Rosli. Wow, banyak perkara yang mereka belajar dengan doktor ni. Ya, selama 2 jam kan. Dia ada minta lagi 2 jam tu suruh tambah. tapi saya pun berkhidmat untuk kita punya pendengar pada hari ini betul. kan. Jadi saya pun memang rindu dengan peminat dan pendengar rancangan Bijak Wang. Jadi itu yang saya turun ke bilik di bawah ini untuk berkongsi apa yang kami lalui hari ini. Ya. Seperti dengar daripada Azlina tu, yang penting tu dia cakap banyak kali ialah dia telah mendapat energi sebagai jutawan. Itu yang penting. Sebenarnya kita ini, jika kita perhatikan dari segi kekayaan, permulaan kekayaan kita adalah daripada minda kita itu sendiri. Minda kita percaya yang kita adalah orang yang sangat bertuah, orang yang sangat jutawan. Jadi badan dan fikiran kita bercantum. Dari situlah kita akan mulakan tindakan untuk merubah keadaan kewangan dan pencapaian kita, Rosli. Doktor, Azlina ada cakap kita kena ada gold card. Mungkin doktor boleh kongsi. Ya, Azlina kata kita ada gold card tadi. Saya tunjukkan gold card. Dalam gold card kita itu, iaitu apa yang kita inginkan. Kita mesti at one time tu kita mesti ada 50 perkara yang kita ingin jadikan. Ya. Dan 50 perkara ni bukanlah macam perkara yang macam untuk kita aja. Sebab pening juga kepala kita nak fikir apa kita nak sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok di luar, di keliling kita, anak kita, suami kita, isteri kita, emak kita, ayah kita, jiran kita. Bila kita fikirkan apa yang orang lain nak, sebenarnya 1 juta tu tak cukup. 1 juta impian tu. Kan? Betul. Jadi 50 tu easy kalau kita kata, okey, saya nak ni 2 perkara. Suami saya nak ni, saya nak tolong dia dapatkan. Anak saya nak ni, saya nak tolong anak saya dapatkan. Mungkin ada orang yang bekerja, ada orang ada pekerja. Apa yang pekerja saya nak tolong mereka dapatkan. Jadi hidup kita dengan memberi, nak tolong orang lain dapatkan apa yang mereka patut dapat, itulah memberikan kebahagiaan kepada kita untuk menerima impian kita. Dan semuanya perlu kita tuliskan, doktor? Tulis. Kita kena tulis. Kerana perkara yang kita tak tulis, dia tidak akan melekat dalam minda kita. Ya, dulu masa saya belajar ni 15 tahun sudah, saya pun kata, alah malas nak tulis. Just ingat dalam kepala je lah kan. Betul. But it doesn't work that way. Percayalah, apabila kita menulis, tangan kita tu, dia mempunyai cantuman kepada minda kita kan. Kerana ini badan dan minda bercantum. Jadi apabila kita menulis, kita menerapkan lagi keyakinan kita dan keinginan kita terhadap 50 gol-gol tersebut. Dan bukan saja setakat nakkan rumah baru atau kereta baru atau apa-apa benda tu yang macam material. Bukan setakat tu. Mungkin kita juga nak tulis, saya ingin menjadi lebih disiplin dalam pekerjaan harian, atau saya ingin meningkatkan semangat saya. Boleh juga tulis perkara yang sedemikian. Perkara-perkara yang 50 gol tersebut. Perkara yang positif itu, doktor. Ya, hidup dalam positif dan sentiasa membuat yang positif. Doktor, dan perlu perkara-perkara positif. Perlu tak kita letak tempoh masa sasaran-sasaran kita tu? Macam mana, Rosli? Saya tak dengar. Perlu tak kita letak tempoh masa sasaran kita? Mungkin 1 tahun, 6 bulan atau bagaimana? Ya, okay. Ada 2 cara berbeza di mana 2 perkara yang sentiasa kita buat. Adalah pertama, kita letakkan masa kan, katalah by the end of December. Saya nak ni. Ya, betul? Betul. Tetapi ada perkara yang kita tidak letakkan masa. Kerana apa? Kita percaya Allah yang hantarkan pada kita pada masa yang terbaik untuk kita. Ya. So, kadang-kadang kita tulis yang ada tempoh masa. Contohnya adalah jika kita tengah kejar closing of deadline lah kata. Katalah deadline dia untuk katalah ejen takaful, mungkin dia ada Star Club. Dia orang ada di pertandingan lah. Contest ya. Dia panggil Star Club. Mungkin Star Club tu Azlina tarikh tutupnya bila?
30th Disember. 30th Disember tarikh tutup. Jadi kalau ejen takaful sendiri nak kata, okey, saya tak mau 30 Disember, saya nak sebulan lebih awal. 30 November, contoh. Dan dia tulislah, by 30th November, saya adalah qualify Star Club. Kan? Itu adalah salah satu impian dia, betul? Yes, itu dia tuliskan tarikhnya kerana dia tahu tarikh luput. Tarikh luput adalah 30 Disember. Tetapi kalau kita minta rumah, for example, mungkin rumah itu terlalu besar, terlalu hebat, terlalu mahal. Mungkin kita tidak boleh jangka tarikhnya bila. Jadi itu kita biar terbuka. Kita hanya tulis, I'm happy, saya sangat gembira, bersyukur kerana mendapat sebuah rumah yang mewah, yang baik untuk saya, yang selamat untuk saya, yang sangat cozy untuk family saya. Rumah ini ada 8 bilik. Rumah ini mempunyai tempat letak kereta, 8 biji kereta. For example, tulis apa kita nak. Tepuk dada, tanya selera. Benda ni tak ada pun orang nak suruh bayar untuk menulis. Sendiri-sendiri layan. Layan impian masing-masing. So, tulis itu dan cakap thank you Allah, kan? Kerana itu kita tak tahu tarikh jangka dia. Dan kita buka kepada possibilities yang akan datang kepada kita. Kemungkinan dia datang lebih awal. Kalau kita taruh 30 Disember pula sekarang, mungkin dia terlalu lewat. Jadi kita biar benda tu berlaku dengan secara natural kepada kita. Apapun setiap kejayaan bermula dengan impian, Doktor. Semua kejayaan bermula dengan impian. Baik, Doktor. Yes. Mungkin pesanan kepada para pendengar kita yang rindu Doktor kat studio ni sebelum berjumpa minggu depan. Hari ini kita dah mulakan kuis tau. Okey. Ingat tak? Okey, kita ada kuis bijak wang, bijak sana, bijak sini. Jadi saya inginkan pendengar-pendengar dengar rancangan bijak wang setiap minggu. Kerana bermula hari ini ada soalan kuis yang akan keluar di website. Saya rasa website bernama. Ya. Apa yang pendengar perlu buat hanya kumpul 24 soalan, yang satu soalan seminggu. Dan di akhir 24 minggu ini, masuk Januari tahun 2013, seorang pemenang akan dinobatkan sebagai juara untuk mendapat sebuah iPad 3. Wow. Yang dibeli sendiri oleh Dr. Niki khas untuk peminat rancangan bijak wang. Dan bermula hari ini kena kumpul soalannya. Bermula hari ini mesti dengar dan soalan akan dikeluarkan dan memberi jawapannya pada 24 minggu akan datang. Hantar kepada Bernama Radio. Doktor nak bagi sekarang ke nak kita paparkan kat Facebook nanti? Nanti kita akan tampilkan di Facebook kita. Okey, Doktor. Ya. Dan harapan saya kepada semua pendengar, never quit and never putus asa. Jangan masukkan word putus asa dalam kepala kita, minda kita, harian kita. Kita boleh melakukannya. Kita berdoa kepada Allah, sentiasa positif dan minta hanya yang baik-baik sahaja. Mulakan sejuta impian dalam hidup kita. Baik, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Rosli. Jumpa minggu depan, insyaAllah. Ya, kirim salam orang-orang utara, no? Ya, comel-comel ni dua orang depan I. Okey. Jumpa lagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi kita baru saja bersama dengan Dr. Niki Syuhada Syukur yang secara langsung berada di Penang Golf Resort yang baru saja selesai berkongsi ilmu di Convention Agent Takaful 2012 di kawasan utara, no, dengan tajuknya memartabatkan muamalat umat Islam. Nantikan soalan pertama kuis bijak wang yang akan kita siarkan di laman Facebook Bernama Radio 24. Anda kena kumpul selama 24 minggu dan pemenangnya akan menerima satu iPad 3 daripada Dr. Niki Syuhada. Nantikan dari semasa ke semasa. Sekian saja bijak wang hanya di Bernama Radio 24. Kita jumpa lagi minggu hadapan.